Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Syukur kita kepada Allah SWT kerana terlampau banyak rahmat dan nikmat Allah kepada kita. Dan tidak terhingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda. Semoga Allah meletakkan tempat tertinggi dan mulia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku update bersama dengan Atuk hari ini. Dalam keluarga yang besar ataupun kecil, peranan anak sulung itu adalah satu tanggungjawab yang cukup menarik. Cukup menarik. Tajuk kita hari ini, Quote of the day kita hari ini, peranan anak sulung. Siapa yang anak sulung? Boleh angkat tangan. Siapa anak sulung dalam grup kita? Atuk anak nombor 5. 5 daripada 12. Daripada 12 anak nombor 5. Okey, siapa anak sulung? Tajuk kita. Apa peranan anak sulung? Apa tanggungjawab anak sulung? Berat ke? Ringan ke? Apa yang sepatutnya anak sulung buat? Apa yang sepatutnya anak sulung jadi? Anak sulung, terutama apabila ketiadaan ibu bapa. Anak sulung, semasa ada ibu bapa, apa peranan anak sulung? Anak sulung lelaki ataupun anak sulung perempuan? Ada peranan anak sulung. Adakah anak sulung perlu tunjuk dia punya power? Wah, power, power. Ataupun berlemah lembut, ataupun caring, sayang kepada adik dia. Ada kesesuaian sebagai seorang kakak sulung, abang sulung. Apa beza kakak sulung dengan abang sulung dalam peranannya? Ada beza bro. Abang sulung yang dah kahwin dengan abang sulung yang belum kahwin, ada beza. Kakak sulung yang dah kahwin dengan kakak sulung yang belum kahwin, ada beza. Terima kasih rakan-rakan kita semua yang sudi menjenguk Atuk, sudi join Atuk dalam program kita. Terima kasih banyak. Quote of the day hari ini, peranan anak sulung. Dengar saja tak apa. Tak nak type apa-apa pun tak apa. Kalau nak kongsi idea lagi bagus. Interaksi, taklah Atuk cakap seorang-seorang. Sama-sama kita bercakap, sama-sama kongsi apa yang kita boleh capai, apa yang patut kita buat, dan kalau problem A macam mana nak selesai, kalau problem B macam mana nak selesai. Macam-macam. Cukup menarik. Anak sulung. Anak sulung. Peranan anak sulung. Anak sulung adalah anak yang pertama dalam keluarga lah. Itulah anak sulung. Tapi anak sulung. Atuk anak 7 orang. Yang sulung sudah umur 42 tahun. Ya, 42 tahun. 42 tahun. Cucu 17. Yang anak sulung atuk umur 42 tahun, dia ada anak 5. Meninggal seorang. 6 lah. 6 simpan seorang. Itu sulung. Tapi boleh compare lah, walaupun atuk bukan anak sulung, tapi apabila anak kita anak sulung, kita boleh lihat peranan dia. Itu yang nak kongsi hari ni. Quote of the day bersama dengan atuk. Kongsi sama-sama pagi. Peranan anak sulung. Anak sulung adalah yang memiliki bahu yang kuat dan hati yang tegar. Wah, boleh kan? Anak sulung mesti mempunyai bahu yang kuat ni, berat memikul. Segala-galanya, abang tolong, ataupun kakak tolong. Abang ngak, kak ngak, ayah su, usu, macam mana? Abang Long dulu. Tapi kadang-kadang abang Long memerintahkan, tolonglah buat tu, kan abang ni. Ada juga. Dia kata dia abang, kena ikut perintah dia. Anak sulung adalah yang memiliki bahu yang kuat. Anak sulung. Anak sulung dengan anak tunggal, anak sulung, anak tunggal. Macam Rasulullah anak tunggal, anak yatim piatu, tunggal lagi, bapa meninggal semasa dalam kandungan. Setelah umur 6 tahun, ibunya pula meninggal. Itulah Rasulullah. Tak ada adik-beradik, tak ada bapa, tak ada ibu. Terkotek-kotek, seorang-seorang. Seorang-seorang. Peranan anak sulung.
Peranan anak sulung. Jadilah seorang yang pantang menyerah dan pantang menangguh. Kerana kaulah yang akan membawa perubahan. Peranan anak sulung. Bila-bila lagi anak sulung tu sudah educated. Anak sulung yang sudah educated, sudah berjaya. Biasanya ibu bapa akan berhabis-habisan. Habis-habisan akan membantu abang long supaya dapat masuk universiti, dapat kerja yang baik, dapat family yang bahagia dan dapat membantu adik-adik. Itulah ibu bapa, pengharapan ibu bapa. Sanggup jual tanah, jual. Sanggup jual lembu, jual. Jual bro, jual. Kenapa? Kerana abang long nak sekolah. Abang long, sekolah abang long, sekolah abang long. Pengorbanan begitu besar. Sebab itu pengharapan ibu bapa dan adik-adik kepada abang long adalah tinggi. Ibu bapa berpendapat jika abang long berjaya, sukses dalam hidupnya, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam bisnes, maka akan disusuli oleh adik-adik yang lain. Itulah pengharapan ibu bapa. Ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa ini pengajiannya tidak seberapa. Mak dan ayah atau arwah mak dan ayah ni buta huruf. Buta huruf, pergi ke bank pun pakai ibu jari. Ibu jari. Ibu jari asli, tanda tangan asli. Tapi anak-anaknya, alhamdulillah, syukur sangat. Semua anak-anak 12 orang, masing-masing ada rumah sendiri. Allahu akbar. Ayah dan mak tak mampu menyediakan rumah kepada anak-anak, tapi anak dia bagi ilmu kepada anak-anak. 12 orang, semuanya keluarga bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ada rumah sendiri. Bukan senang bro. Lebih lagi masa sekarang. Allah, harga mahal. Everything mahal. Simi mahal. Besi mahal. Kayu mahal. Zinc mahal. Upah pun mahal. Tanah mahal. Habis itu apa yang murah? Apa yang murah? Aduh. Dia sedunia Dunia Tanggungjawab abang sulung adalah pengganti kepada bapa. Pengganti kepada ibu. Apabila ada masalah, kau tolonglah pergi tengok adik kau tu. Buat hal pula. Buat hal pula. Seronok kan dengar tu. Kau pula, kau ni buat apa? Kesabaran adik sendiri pun tak boleh tengok. Kan kena marah tu. Adik sendiri tak boleh tengok. Nak harap ke siapa lagi? Kau tu kan yang sulung. Itu bahasa-bahasa biasa lah tu. Siapa yang ada pengalaman boleh join. Terima kasih. Rakan-rakan yang sudi jenguk Atuk di Quote of the Day. Bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita peranan anak sulung. Hebat anak sulung. Tapi sedih juga ya. Bila anak sulung, bila dia berjaya, harta pak banyak habis untuk dia. Lembu jual untuk dia. Bila dia berjaya, dia kahwin. Dia bawa diri gitu ya. Dia tinggal mak bapak dan adik-adik ini. Allahu Akbar. Ada juga. Lebih-lebih lagi dah dapat Datuk Tan Sri. Bini pula Puan Sri. Datuk Sri, Datin Sri, Datin. Oi! Mak bapak nak pergi rumah pun kena buat appointment. No appointment. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kayalah kau di dunia. Hebatlah kau di dunia. Berpangkatlah kau di dunia. Dapat kurnialah di dunia. Kau tidak mengutamakan ibu bapa. Maka janji Allah tidak lain, tidak bukan neraka jahanam. Neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Quote of the Day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok. Peranan anak laki-laki. Anak laki-laki, tanggungjawab dia mesti patuh kepada kedua ibu bapa. Anak laki-laki. Setelah dia kahwin, ada isteri dan anak-anak, dia masih kekal. Mesti patuh kepada kedua ibu bapa. Kekal. Tak boleh berubah. Tak boleh walaupun ada bini. Tu Tok, ada setengah tu. Oi, takut bini tu. Takut bini. Setiap kali raya balik rumah bini dulu tu. Macam mana tu? Itu tak betul lah tu. Dia tak faham lah. Dia tak faham. Dia mesti balik. Dia mesti patuh kepada kedua bapa. Berbeza dengan perempuan, kakak sulung. Ataupun perempuan yang kahwin. Sebelum kahwin, dia mesti taat kepada kedua ibu bapa. Taat kepada bapa. Setelah kahwin, dia mesti taat kepada suami. Lepas tu baru ibu bapa. Itu wanita. Jangan terbalik. Yang laki-laki kuasa kau jangan peremehkan. Laki-laki boleh kata, okey, raya kali ni balik rumah saya. Kena ikut. Tak boleh tak ikut. Dan apabila mak bapak bertua kata, Cik Nah, kau balik rumah tak tahun ni?
Taklah ikut rumah abang lah. Mak kena faham bahawasanya anak kita yang perempuan itu masa dulu, masa dia belum kahwin, dia di bawah ketaatan kita. Tapi setelah dia berumah tangga, maka habislah ketaatan itu. Beralih kepada suami. Ini suami kena faham. Bukan saja suami kena faham, isteri pun kena faham. Ada isteri, tambah-tambah yang gaji besar. Yang datin seri, tun seri, apa semua. Gaji besar. Maka dia kontrol lah suami dia. Allahu Akbar. Kau kena ingat kontrol-kontrol boleh lah. Api neraka tu. Api neraka tak jauh, dekat sangat. Dekat sangat api neraka. Jaga-jaga. Jaga-jaga bro. Ada banyak harapan yang disematkan dalam bahumu. Namun jangan lupa beri waktu untuk sedikit beristirahat. Penatnya jadi abang sulung. Penatnya jadi yang sulung ni. Tak ada masa. Tak ada masa berkhidmat kepada keluarga isteri dan anak-anak. Berkhidmat kepada mak dan bapak. Kemudian terpaksa berkhidmat kepada adik-beradik pula. Berat bro jadi yang sulung ni. Tapi ada kelebihan jadi yang sulung ni. Yang sulung ni jadi tempat rujukan bapak. Ada apa-apa bapak telefon dulu. Tanya. Macam mana. Tanya pendapat. Hebat kan? Hebat. Jadi, menyelesaikan sebuah tanggungjawab itu bagaikan sebuah pertualangan. Sebagai petualangan. Ketika kau bisa melakukannya, kau tahu siapa pemenangnya. Ketika menyelesaikan sebuah tanggungjawab, itu adalah sesuatu yang kita sudah boleh memastikan mesti diselesaikan dengan adil. Menjadi segala pertama memang tidak mudah. Begitu juga bagi anak pertama. Beristirahatlah jika kamu lelah. Kena rehat jugalah. Jangan abang kena stroke pula. Abang kena darah tinggi pula. Kesian dia. Kesian pula. Terpaksa tanggungjawab. Tanggungjawab banyak sangat. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Peranan abang sulung. Apa peranan abang sulung? Dia sebagai ganti kepada ibu bapa. Kalau abang sulung terutama sudah berjaya, lepasan universiti contoh, maka apa saja urusan mak bapak mesti rujuk kepada dia. Jadi mesti amanah. Abang sulung mesti amanah, jangan sapu seorang. Jangan sapu seorang. Jangan buat tak tahu. Masalah adik-adik jangan kata itu masalah dia. Jangan buat tak tahu. Adik-adik pula jangan keras pedal. Keras pedal. Tak nak dengar teguran daripada abang. Kadang-kadang main-main. Kenapa abang lu nak campur rumah tangga saya? Masya Allah. Ada pula yang kata begitu. Kenapa abang lu nak campur dalam soal rumah tangga saya? Allahu Akbar. Tak sedar dirinya adik kau ni. Adik kau tak sedar diri. Kalau tak ada bapak kau, abang long lah yang menjadi walinya. Abang long lah yang menguasainya. Abang long lah bertukar menjadi bapak kau. Ada pula kau kata, kenapa abang long nak campur rumah tangga saya? Masya Allah. Aduh, dunia Dunia tak faham. Tak faham, maka itulah jadinya. Bukan salah faham. Ini tak faham terus. Tak faham terus. Allahu Akbar. Mungkin kamu tidak memilih untuk menjadi anak sulung. Kita tidak pilih untuk jadi anak sulung. Tidak pernah pilih. Tapi kamu tahu, Allah tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu. Allah yang menentukan kita menjadi anak sulung. Allah yang menentukan kita menjadi anak yang pertama. Allah yang menentukan kita menjadi yang tunggal. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Jadi itu adalah satu pengiktirafan. Bagi yang sulung, tetap boleh jadi yang sulung. Yang bongsu tetap jadi bongsu. Tak boleh litas, tak boleh. Tak boleh. Kau update day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini bagaimana abang sulung untuk membimbing dan membantu keluarga adik-adiknya. Adik-adiknya. Mesti utamakan bantuan, sokongan, sedekah, keuangan, ilmu, caring. Semuanya mesti bermula di bawah adik-beradik. Itu tak dengar kata tu. Tak dengar kata. Macam mana nak buat tu? Teruk sangat tak dengar kata. Allahu Akbar. Itulah susahnya.
Jadi dalam soal pengurusan keluarga, sebagai abang sulung, sudah semestinya kita mesti berlandaskan kepada syariat. Sentiasa bagi nasihat. Sentiasa berhubung dengan adik-beradik. Perkataan pertama yang perlu ditanya, sudah solat ke belum? Itu tanggungjawab yang paling besar. Adik sudah solat ke belum? Dah tengok ayah ke belum? Ayah macam mana sekarang? Mesti tanya. Itu soalan-soalannya. Dah makan ke belum? Mesti tanya. Kalau ada apa masalah, tolong bagi tahu abang. Kalau ada masa abang balik, nanti kita bincang. Mestilah, itulah abang yang bertanggungjawab. Dan caring. Offer apa saja pertolongan yang boleh diberi. Ini penting. Bukan kata abang sulung senyap ya. Makin kaya, makin senyap, makin sombong. Telefon pun tak nak angkat. Balik pun sound sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sibuk sama. Sibuk sama. Allahu Akbar. Sedih lah. Sedih. Ibu bapa pun sedih. Bila dia mengharapkan abang sulung dapat meringankan bebannya untuk membantu adik-adik. Tetapi sampai giliran dia buat tak tahu. Tak tahu je. Tapi ada orang buat tak tahu, takut bini. Takut bini. Takut bini. Takut bini. Memanfaatkan kesempatanmu sebagai anak pertama. Ini yang penting. Kita manfaatkan sebagai anak sulung. Itu yang penting. Manfaatkan dari segi mana? Sentiasa memperbaharui supaya jangan tinggal solat. Itu yang penting. Adik, jangan tinggal solat ya. Itu yang penting. Itu yang penting. Adik, pastikan solat, jangan tinggal. Jangan tinggal solat. Itulah nasihat yang paling penting dalam hubungan keluarga. Adik, jangan tak solat tahu. Kalau abang tahu tak solat, kena nanti. Paksa. Itu soalan-soalan yang perlu. Itulah soalan yang perlu. Yang pertama. Jangan lari daripada hukum akan Allah SWT. Kalau bulan Ramadan, sekarang bulan Ramadan, tanya puasa tak? Puasa. Dah ada bekal ke? Ada makanan ke? Dah ada apa makan kuih ke? Ada ni. Hantar duit. Ni ambil duit. Buka puasa sekali dengan mak. Macam itulah. Kalau tidak tinggal dengan mak bapak. Kalau tinggal sama lagi senang. Lagi senang. Quote of the day kita hari ini, sembang-sembang hari ini, kita sebagai anak sulung, kita mesti mengutamakan keluarga kita dan adik-beradik kita supaya seimbang. Cuma mesti utamakan juga anak ibu dan bapa. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita hari ini, kita membaca surah Al-Fatihah dan kita niat pahala Al-Fatihah kita sedekahkan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat baginda. Kita sedekah kepada kedua ibu bapa kita, sama ada masih ada atau dah tak ada, kepada diri kita, suami atau isteri, anak-anak, menantu, cucu-cucu, jiran-jiran, rakan-rakan quote of the day yang bersama dengan kita hari ini ataupun yang semalam yang lepas, kepada muslimin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah mati, dan khususnya kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sembang-sembang pagi hari ini, insya-Allah, semoga bacaan Al-Fatihah kita itu pahalanya akan disampai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka telah kita sebutkan tadi. Quote of the day kita hari ini, peranan abang sulung. Abang sulung ni check and balance. Peranan abang sulung sebagai check and balance. Kena lihat. Kadang-kadang abang sulung ni adik-adik yang dah kahwin tu, ada krisis rumah tangga adik-adik, abang sulung mesti main peranan. Jangan kata itu rumah tangga kau buat je lah. Tak boleh. Mesti main peranan sebagai orang tengah. Orang tengah, jangan masuk mana-mana pihak. Mesti sebagai orang tengah. Sebab kadang-kadang ibu bapa tak mampu lagi. Ibu bapa dah tua dah, tak mampu lagi nak menyelesaikan masalah anak-anak. Dia pun dah pening dah dengan sakitnya, dengan apa kan. Jadi abang sulung mesti ambil peranan. Mesti selesaikan masalah pergaudahan adik-beradik. Jangan kita buat tahu je. Buat tak tahu je. Allahu Akbar. Kesian adik-beradik. Tapi kita kena tegas. Abang sulung mesti tegas.
mesti tegas, mesti ada order, ada arahan, buat ni, buat ni. Itu penting. Dengan adik-beradik. Kena tegas. Kalau tidak, huru hara keluarga kita. Lebih-lebih lagi yang sudah berumah tangga, yang sudah ada anak sebagainya, membesar dan buat perangai masing-masing. Ada yang adik-beradik tak nak kerja, isteri mengamuk, macam-macam jadilah. Ataupun mungkin yang sudah kena berhenti kerja, tak ada income. Di situlah peranan Abang Sulong untuk counter, bagaimana untuk meringankan beban yang sudah ditanggung oleh adik-beradik kita itu. Peranan Abang Sulong juga ialah untuk memastikan siapa yang nak jaga ibu bapa dengan baik. Adik mana yang mampu jaga, adik mana yang sanggup jaga. Itu penting. Itu penting, paling penting sekali. Sebab dalam kalangan anak adik-beradik yang berjaya, kadang-kadang yang berjaya, adik jazah, pegawai, pengarah, sebagainya, dia orang busy, sibuk. Yang ada di kampung lah yang akan jaga. Jadi mesti bagi belanja peruntukan kepada yang menjaga ibu bapa kita. Itu penting. Dalam soal siapa yang menjaga ibu bapa di dunia dia mendapat keredaan daripada Allah, di akhirat dia mendapat pahala yang besar kerana menjaga kedua ibu bapa. Jadi peranan Abang Sulong mesti mengimbangkan dan selalu menjemput ibu dan bapa ke rumah, tinggal di rumah. Tapi bini tak setuju, itu masalah. Bini tak setuju kerana dia tidak faham betapa besarnya pahala jika menjaga ibu bapa. Walaupun mertua, taraf mertua sama dengan taraf ibu bapa, tak ada beza. Kita lihat Rasulullah, bagaimana Rasulullah bapanya meninggal semasa kecil, umur 6 tahun. Tetapi Rasulullah begitu rapat dengan pak mertua dia. Bapa mertua Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, bapa mertua Rasulullah Sayyidina Umar, dan dua sahabat ini, dua bapa ini ditanam di dalam satu kamar yang sama. Kubur Rasulullah, kubur Sayyidina Abu Bakar, kubur Sayyidina Umar. Status dua orang ini ialah bapa kepada Rasulullah. Jadi bapa mertua adalah sama tarafnya dengan bapa sebenar, ataupun ibu mertua dengan ibu yang sebenar. Itu jadi kita kena pastikan jangan kita melibatkan ada dosa kerana salah pemahaman mengenai tanggungjawab kita dalam mengurus kedua ibu bapa. Abang Sulong lah yang bertanggungjawab mengurus kedua ibu bapa. Sama ada ibu bapa sakit, nak hantar hospital, nak pergi buat urutan ke apa ke. Semua abang Sulong yang mesti membuat keputusan. Jangan bagi adik-adik yang lain. Jangan bagi. Kecuali atas persetujuan. Abang Sulong kena panggil meeting. Okey, mak kita sakit, dah tak boleh bangun. So, siapa yang nak jaga? Buat meeting. Buat perbincangan. Abang Sulong penting. Sulong penting. Kemudian apa habuannya? Kita semua ada kerja. Kita semua, geng-geng kita ada rumah. Tapi adik bongsu kita tak ada kerja tetap. Dia kahwin pun dengan petani je. Beginilah. Oleh kerana dia sanggup jaga mak dan ayah, rumah di kampung ni kita bagi kat dia. Boleh buat macam tu. Rumah di kampung kita bagi kat dia. Dengan syarat, dia kena jaga mak dan ayah sampai meninggal. Dan rumah harta pusaka ni kita tak akan faraid, kita tak akan bahagi. Tapi kita bersetuju sebagai habuan, sebagai hadiah kerana sanggup menjaga ibu bapa. Sehingga ibu meninggal, bapa meninggal, maka ambillah tapak rumah itu. Kena buat macam tu. Cari dalam keluarga itu siapa yang sanggup jaga ibu bapa. Bagi kat dia. Jangan, kalau ada bangkang, memang ada bangkang. Itu harta mak. Okey, sekarang kau jaga mak. Kalau kau nak, kau jaga mak. Saya tak boleh, saya kerja. Itulah. Bila kau kerja, kau tak boleh jaga. Bagi orang yang boleh jaga. Bagi orang jaga. So, bila dia jaga, takkan dia jaga saja. Bila dia jaga mak dengan ayah, dia sudah tak boleh buat kerja lain. Dia kena hantar hospital. Dia kena mandikan. Dia kena ambil wudu untuk mak dan ayah, untuk solat sebagainya. Kau di mana? Aku duduk Kuala Lumpur habis tu. Jadi kau jangan soal tanah yang sekangkang kera ni kita bagi ke adik kita. Sebab dia sanggup jaga mak dan ayah. Itu penting. Tegas, mesti tegas. Ataupun ada juga keluarga kita
Maklumlah dah umur 60 lebih, 70 lebih kan. Lebih suami meninggal, kebetulan anak tak ada. Adik kita jadi janda, kakak kita jadi janda. Duduk di rumah sama dengan mak. Sebab jangan bergaduh dua beradik. Adik kita ada suami dan isteri kan. Kakak kita janda. Dia stay together. Jangan sampai berkelahi sehingga halau kakak keluar daripada rumah. Contoh, berlaku begitu. Abang sulung yang mesti main peranan. Mesti bagi tahu, adik, you don't do like this. Don't do like this, no. Rumah ini walaupun kita bersetuju serahkan kau, bila mak dan ayah tak ada, tapi sekarang masih di rumah kami semua. Sekarang kami masih lagi bertanggungjawab semua. Itu penting. Jadi main peranan barulah dia sedar. Jangan dia terasa mak dan ayah masih ada lagi. Bila janji nak bagi kat dia, dia mulai naik daun. Naik daun nak halau orang tu, halau orang ni. Mana boleh? Apalagi nak jual rumah tu. Tak boleh. You nak jual rumah tu, habislah. Habis mak bapak kau nak duduk mana? Bapak ada jadi di kampung. Ada. Macam-macam cerita ada di kampung. Jadi peranan anak sulung itu penting. Peranan anak sulung ialah pertama sekali di antaranya ialah memastikan ibu bapa yang tua itu perlu dijaga. Ibu bapa ni, cabaran sebenarnya untuk menjaga ibu bapa ialah semasa dia dah tak boleh bangun lagi. Itu cabaran sebenar. Kalau selagi dia pergi masjid, minum kedai kopi apa semua, itu tak kisah, ringan je kan. Tapi apabila dia tak boleh bangun, berak kena cuci, kena mandikan, kena ambil wuduk, kena balik-balikkan, 2 jam sekali apa semua, di situ cabaran. Sebagai menjaga orang tua. Sebab tu siapa yang menghiburkan orang tuanya dalam usia yang sudah begitu meningkat, maka ganjarannya Allahu Akbar, syurga besarnya. Tetapi siapa yang menafikan, siapa yang berkelahi, membiarkan ibu bapa merana dan menderita, maka dia akan menerima akibat di dunia lagi. Dosa yang dilakukan oleh ibu bapa akan dikenakan di dunia lagi. Itu kena ingat. Di antara dosa yang dibayar tunai oleh Allah di dunia ialah dosa orang yang menzalimi ibu bapa. Menzalimi ibu bapa. Kau ada day hari ini. Sembang pagi hari ini bersama dengan Atuk. Sembang kita. Sembang kita. Peranan anak yang sulung. Peranan anak sulung juga ialah melibatkan anak-anak saudara. Anak adik kita, anak kakak kita, anak saudara. Kadang-kadang adik atau kakak kita income tak seberapa. Nak masuk universiti tak ada duit. Mesti buat berbincang. Anak saudara nak masuk universiti. Okey, siapa boleh bantu? Yang ni 100, yang ni 200, ni 300. Abang kena banyaklah sikit. Okey, abang bagi 1000. Contoh macam tu. Jadi peranan abang kena main. Jangan dia buat senyap je. Jangan dia aku pun tak ada duit. Allahu Akbar, engkau tak ada duit. Kau kena buat persiapan lah, preparation. Preparation. Sebab itulah tidak pelik. Ada yang abang sulung ataupun pak saudara ni tidak dihormati oleh anak saudara. Sebab dia tak kisah. Dia tak kisah pun. Kadang-kadang tak kenal pun anak saudara dia. Anak saudara dia. Dia dah enjoy dengan kemewahan dia apa semua. Ini adalah sesuatu yang merugikan sebagai abang sulung. Abang sulung peranannya begitu besar. Begitu besar. Jadi cukuplah untuk hari ini. Sembang pagi. Salam bulan Ramadan ini. Atuk berdoa. Semoga kita diberi rahmat dan nikmat sepanjang masa oleh Allah SWT. Dan semoga kita berdoa. Semoga Allah menerima ibadat puasa kita. Ya Allah, jangan tolak puasa kita. Memang kita akui banyak kelemahan. Banyak kecacatan dalam puasa kita. Dan kita mohon supaya Allah tidak tolak puasa kita. Dan Allah menerima puasa kita. Menjadi puasa kita satu ibadah yang lengkap dan sempurna. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.